Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan untuk kita bersama-sama petang ini yang saya muliakan, yang kita sayangi. Penceramah kita hari ini Ustaz Haslim Bahrin, Pengurusi Surau Tuan Haji Zahar, Jawatan Kuasa Surau, Jawatan Kuasa Pelaksana, anak-anak karya Kajang Prima dan sekitarnya, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama pada malam ini. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT, walaupun dalam keadaan yang hujan sedikit gerimis ini, kita teruskan juga rancangan yang telah dibuat oleh Jawatan Kuasa Surau ini. Maka pertamanya kita perlu merakamkan penghargaan terima kasih dan tahniah atas inisiatif yang diambil mereka untuk melaksanakan ceramah sempena Isra Mi'raj. Tuan-tuan dan puan-puan, sosok yang berada di hadapan kita sekarang ini, saya kira ramai antara kita telah mengenalinya. Yang berbahagia Ustaz Haslim Bahrin. Ustaz Haslim, saya minta tadi nak tanya dia datang, Ustaz Haslim tak payah, dia akan terus berceramah. Tapi sebagai adatnya untuk kita memperkenalkan, perlu ada juga Ustaz, insyaAllah. Saya sedikit mengenali Ustaz Haslim ini. Ustaz Haslim ini lahir di Hospital Taiping pada 5 Julai 1969. Kalau dari segi tahunnya, usianya sekarang sudah, insyaAllah tahun ini 55 tahun. Tahniah Ustaz. Dan disebut juga, saya tengok dalam yang disampaikan oleh Ustaz sendiri, Ustaz ini cita-cita asalnya dulu, katanya cita-citanya nak jadi polis trafik. Ini dia sebut sendiri, nak jadi polis trafik sebab seronok tengok dalam TV dan sebagainya adegan-adegan polis trafik itu, dan itu cita-cita asalnya. Dan kemudiannya Alhamdulillah menjadi penceramah yang tersohor. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya kira dari segi pendidikannya sepenuhnya mungkin Ustaz akan bercerita sedikit nanti. Yang pentingnya adalah intipati yang disampaikan dalam ceramah pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi mempersilakan Ustaz untuk menyampaikan ceramah, saya nukilkan satu pantun. Burung terkukur di tepi bendang, daun selasih dilitup dendalu. Kami bersyukur Ustaz bertandang, terima kasih diucap dahulu. Jadi dengan sepenuh hormat dan takzimnya, silakan Ustaz Haslim untuk menyampaikan ceramah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, la 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان أسرى بعبده المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياته. إنه هو السميع البصير. Terima kasih
pengerusi majlis, khususnya yang berbahagia pengerusi surau, ahli-ahli dan kuasa takbir surau, khususnya kepada hadirin hadrat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini bersama-sama dapat berkumpul di pekarangan surau ini untuk sama-sama meraihkan malam Isra dan Mi'raj yang kalau tak silap saya malam ni lah kalau tak silap. Dan saya minta maaf, sebenarnya saya tak sihat balik pada umrah 2 hari lepas. Semalam saya batalkan program, malam tadi batalkan. Yang saya cuba nak batal sini mungkin terlalu, orang kata apa, suntuk sangat, sebab demam dan batuk-batuk. Tambah pula terasa bila seorang sahabat saya yang pergi dengan saya on the way balik ke Kedah, tak sampai rumah dia masuk hospital dan meninggal semalam waktu Jumaat. Dan saya pun dah rasa dah masa kapal terbang tu dia suruh buka baju di dia panas. Sebab Madinah ni 4 darjah 6 darjah Celsius. Dia buka baju, saya nampak muka dia tu dah pucat. Tapi hati ni, dalam bahasa jahat tu macam nampak tanda-tanda usia tu tak ada. Tapi Alhamdulillah sampai ke tanah air, lalu dia balik ke Pokok Senar Kedah, kampung saya sendiri. Jiran saya pun, isteri dia tu daripada sekolah kebangsaan dan sekolah menengah, classmate saya. Dan dia pergi umrah tu pun tak rancang sangat, tetapi sebabkan yang bawa ajak tu saya, maka dia pun ikut. Alhamdulillah, doakan insya-Allah moga arwah dalam keadaan baik dan mendapat kedudukan tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Pada balik dalam keadaan dia bersih dan memang tak banyak urut, tak banyak komen, walaupun kaki dia dah hitam. Kalau orang lain jemaah sebelum ni bawa, silap sikit dia merungut, dia marah, lambat sikit dia maki hamun. Tetapi Abang Osman bin Abdullah ni, dia memang bukan pendiam, orang periang, tapi mungkin nampak tanda-tanda tu dia nak meninggal dunia. Dan dalam kalimah Alhamdulillah tu bukan mana seronok dia meninggal, tidak. Maksud saya dipermudahkan cara dia meninggal dunia. Walau dalam keadaan sakit, dia sanggup ikut anak dia belanja dia dengan isteri dia untuk melaksanakan ibadah umrah wajib. Kalau haji dia kata umur dia 80-an ke atas baru boleh pergi, umur baru 63. Jadi ala kulli hal, insya-Allah saya pun tak pernah batuk-batuk atau tak pernah demam pergi umrah ni. Tapi kali ni tak tahu, wallah alam, mungkin rukun umrah ni mesti demam balik. Alhamdulillah pergi klinik tak ada masalah apa. Dia risau takkan tak ada apa-apa, cuma makan ubat lah. Cuma doktor pun kadang-kadang tengah malam ni dia macam tak apa nak narak nak cakap.
Saya dah ada kahak hijau, patut dia bagi antibiotik, dia tak bagi. Saya cari lain ubat cair kahak. Dan hari ni saya rasa boleh bangun sikit. Dan pagi tadi live secara online bersama UiTM Cawangan Selangor, iaitu tuan rumahnya Puncak Alam dan Puncak Perdana. Jadi alhamdulillah, tahun lepas kata saya surat merah saya dekat program kem tahanan. Kalau tak salah di kampung saya di Tepik. Dan kali ini pula tahun ini sambut di surau apa nama ni? Prima. Prima Kajang. Kajang Prima. Dan saya harap cara malam ni mungkin berbeza lah, sebab bercakap berhidung pun sekejap on, sekejap off. Ubat pun habis tadi, cari dekat Banasi Putra 3 farmasi, ubat saya tak ada. Yang pakar bagi. Yang ada ubat semua 5/120. Yang saya nak 10/240. Jadi tak apalah, makan sebiji, moga bertahan insya-Allah. Yang kedua, saya duk rasa jarang berlaku kuliah maghrib buat kat luar. Saya sebenarnya tak berminat nak ceramah di luar ke surau ni, kuliah maghrib. Tak pernah orang buat lagi saya lepas Aisyah. Jadi baru orang Aisyah, orang luar akan mari. Kuliah maghrib ni untuk penduduk setempat aja. Tak dimaklum dekat saya tentang lokasi. Dengan bunyi binatang pun banyak. Bunyi prima sojana kajang, binatang duduk kat bendang. Jadi alhamdulillah, mic pula kerak-kerak, mungkin termakan ikut hujan pula. Macam hujan ke mic ni, pakai mic direct. Sebab bila tak boleh wireless ni, masalah dia macam ni lah. Tapi alhamdulillah mic ni okey. Yang tadi ada masalah mic ni, mungkin sistem kapal, wallahu alam. Dan saya nak sebut tentang Isra Mi'raj ni. Yang paling penting, moral of story bukan awal. Yang paling penting ialah hujung, iaitu dekat garisan penamat yang dinamakan Sidrah Al-Muntaha, yang berada di langit yang ke-7. Di situ ada Nabi Ibrahim. Ulama ada hadis mengatakan langit yang ke-6, tapi hadis yang sahihnya ada langit ke-7. Saya tertarik dengan pandangan Imam An-Nawawi. Dia mengata begini, senang, jangan buang dua hadis. Hadis ke-6, langit ke-6 jangan buang. Dia kata apa? Pangkal di langit yang ke-6, pepohon langit ke-7. Dan ulama-ulama setuju dengan pandangan Imam Nawawi. Sebab pokok sidrah ni, bidara ni dia besar. Buah dia macam tempayan, daunnya macam telinga gajah. So, bayangkan satu pokok berimbun, mana satu arah boleh teduh. Dan siapa yang sampai situ adalah orang yang paling mulia. Dan di situ berkitaran para malaikat ratus ribu. Cerita ni macam cerita fiction. Dengar elok. Allah mula surah Isra, subhanallah. Ikut akal mustahil. Ikut akal mustahil. Kat mana mustahil? Mana mungkin waktu malam sebelum subuh datang Nabi pergi dan Nabi balik. Seulang balik. Akal bukan iman. Akal, koma, atas 2, koma, akal, tutup, koma. Mustahil. Try lah tengok. Naik kuda, naik unta,
pergi sana, lepas Isyak balik sebelum subuh. Mustahil. Yang ini orientalis memutar balik fakta tersebut. Tengok ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya izinkan buka handphone. Surah Bintang An-Najmi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Afatumarunahu ala ma yara. Benda dah berlaku dah. Afatumarunahu ala ma yara. Itu question mark. Quran dia tak ada question mark. Tapi kalau faham bahasa Arab, itu baca dia. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi tak pernah mendustakan apa yang dilihatnya. Afatumarunahu ala ma yara. Patutkah kamu membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupa asal Jibril. Inda sidratil muntaha. Di sisi sidratil muntaha. Nabi Muhammad masa hidup, Nabi lain nama ramai, nama kedua, tiga kan. Tapi waktu itu bukan time dia orang, time Nabi Muhammad. Yang paling mustahil, saya nak kacau sikit pemikiran tuan-tuan. Yang paling mustahil, Masjid Aqsa, Allah hidupkan semua Nabi, dan Nabi Muhammad jadi imam solat jemaah. Nabi ada berapa ribu tahun tu umur pada Nabi Muhammad. Dan benda itu ada terangkum dalam hadis-hadis sahih, bukan di maudhu', bukan dhaif. Kalau tuan-tuan tak terapkan nilai Isra Mi'raj, generasi anak muda akan datang, langsung dia kontakkan saya. Saya cakap saya, ini tarikh 7/2/2024. Sebab cara perjalanan macam fiction, macam satu filem, apa tu, Star Wars, Galaxy, Space 1999. Ingat zaman saya dulu tu. Naik binatang nama buruk. Dia laju lebih daripada lajunya satu cahaya. Lebih laju, bukan cahaya, lebih laju dari cahaya. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Subhanalladzi. Benda yang tak mampu kita nak buat, Subhanallah. Bagi kita ni jenis mulut jenis jahat, mulut jenis mengumpat orang, mulut jenis cakap bukan-bukan. Nak kata Subhanallah, salat je lah. Jangan nampak bangunan besar, Subhanallah, cantiknya ciptaan Allah. Allah bagi idea kat manusia buat bangunan tinggi ni. Masya Allah. Apa yang berlaku sebenarnya adalah kehendak Allah. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Tengok gunung, atas gunung tu pula adanya pula rainbow. Bukan LGBT rainbow. Masya Allah. Ini apa yang dikenaik oleh Allah. Orang kita Melayu jarang. Selawat pun bayar. Saya nak sebut yang hujung tu. Dia ada beberapa benda. Kriteria moral of story. Isra Mi'raj. Tapi kalau semang biasa adik-adik orang muda, memang macam kartun. Naik, lepas Isyak, dikata lepas Isyak waktu malam, pergi naik buruk. Kemudian hari yang sama, at the same day, patah balik ke Mekah. Maka tengok
Allahu Akbar. Surah Al-Isra ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak buat lagu pun tak boleh sebab kacau dengan hidung sebab. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Dengar ayat ni elok. Allah pun tahu dah. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wash-shajaratal mal'unata fil Qur'an wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Surah Al-Isra ayat 60. Sebelum surah Al-Kahfi. Moral of story tentang perangai manusia. Tengok terjemahan surah Al-Isra. Enough, cukup dah. Tahu perangai kita macam mana. Maksudnya daripada, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, bahawasanya Tuhanmu meliputi akan manusia dengan ilmu dan kekuasaannya, dan tiadalah kami menjadikan pandangan kamu pada malam Mi'raj tersebut melainkan sebagai satu ujian, fitnah bagi manusia. Percaya atau tidak? Dan dengan juga kami jadikan pokok yang dilaknat dalam Quran, iaitu pokok zakum. Dan kami berikan mereka takut dengan penceritaan, perkisahan yang dipertontonkan kepada Nabi. Orang mengumpat macam mana, mencakar-cakar muka dengan tembaga dan sebagainya. Banyak rentetan. Walaupun banyak hadis maudhu'. Jangan salah faham hadis sahih dia sikit je, lain buah batu. Banyak Nabi mimpi. Kisah Masyitah tu okey. Kita cucuk tanam sedekah tu okey. Kami menceritakan, mengisahkan tentang perjalanan Mi'raj kamu, Isra kamu. Wa nukhawwifuhum, agar mereka takut. Fama yaziduhum illa, sedikit pun tidak menambahkan kebaikan kepada mereka, melainkan mereka kufur yang melampau dengan Nabi SAW. Maka ulama-ulama ayat ni dipetik, dia kata apa? Wa kanatil fitnatu. Apa fitnah itu? Illa fitnatan linnas wa syajaratal mal'unata. Ulama bincang, what is the fitnah? Ayat tersebut. Wa kanatil fitnatu irtidadu qaumin kanu aslamu hina akhbarahum nabi annahu usriya bihi. Apa firman kata Nabi? Apabila kaum yang Islam, sahabat-sahabat Nabi yang Islam dengan Nabi, irtidad, mereka murtad setelah Nabi ceritakan tentang peristiwa Isra tersebut. Illa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, qala Abu Bakr Siddiq, la in qala Muhammadun laqad sadaqa. Kalau Muhammad bercakap, asal keluar dari mulut Muhammad, semua betul. Tapi yang lain semua murtad. Tinggallah sekonyol tubuh Abu Bakar Siddiq pegang dengan Nabi. Sebab apa? Sebab murtad? Sebab ni us kedil kadir buat kharab bagian iman nahi. Ramai orang Islam kat Kajang ni tapi iman kita lebih ceramah kepada metodologi cerita. Sebab Quran pun metodologinya hampir 67% penceritaan. Surah lembu betina, surah semut, surah lebah, surah labah-labah, surah apa lagi? Surah gua, surah apa lagi? Surah gajah.
Surah apa lagi? Cerita. Orang kata apa? Biar betul. Orang kata Muhammad ni majnun. Orang kata innahu sahirun majnun. Muhammad tukang sihir, orang gila. Boleh percaya dengan dia? Orang fikir betul jugalah. Ya, orang kawan-kawan kita macam Abu Lahab, Abu Jahal and the gang Musuh kata Muhammad ni gila. Mana mungkin? Walaupun telah pun berdebat dengan kabilah-kabilah ataupun dengan orang yang tanya Muhammad apa tanda Masjid Al-Aqsa tu, memang betul. Tapi nak cerita je, bila jiwa kita ada masalah, sebab apa tengok tu. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama ialah apa dia? Nabi diarahkan oleh Allah melalui Jibril. Riwayat Nabi bedah hati ni 3 kali, 10 tahun jadi Nabi, dan juga angkat jadi Isra Mi'raj. Semuanya proses hati Nabi. Ada riwayat menyebutkan hati Nabi dibelah, dada Nabi ni dibersih dengan air Zam-Zam. Dan dalam hati Nabi itu ada sekelumit hitam, warna kotor hitam. Maka Jibril kata, buang dulu, sebab ini tempat syaitan untuk jadikan sarang dalam jiwa engkau, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Dibuang. Jadi dalam bahasa mudah, nak berjumpa dengan Allah, MOS dia, moral of story dia, nak berjumpa dengan Allah, mestilah biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Kita nak mati kak, tak ada siapa boleh tolong kak. Mak Rempit di sebelah utara negeri negara Malaysia, sahabat saya Dr. Pakar pun dah meninggal dah 2 tahun lepas. Budak Mak Rempit tu naik motor, langgar divider, tapi dia minum. Orang Islam kalau bukan Islam tu melantak ke dia lah, sebab dunia ni syurga dia. Langgar pergi hospital Kangak, itulah tu Arau ke. Kawan sahabat saya ni 1 watt bau arak. Watt cemasan tu bau arak. Arak ni jahat tak jahat, tak mati tak apa, bila mati darah kita pun menjadi bau arak semua. Waktu tu budak tu dia tarik nafas, gitu. Maka kata budak tu dalam tingkatan 4, 16 tahun. Kata sahabat doktor ni, nak sebut La ilaha illallah. Apa jawab? La. Sebut lagi La ilaha. La. Oh la. Mati dia tanpa mengucap. Sebab apa? Hanya orang jahat, hati jahat saja berani minum arak. Orang yang kotor hati mereka dengan benda haram, ingat tuan-tuan, sejarah kita lampau, kita pun tahu masing-masing. Hati kita bersih dengan istighfar pada Allah. Kita tak perlu telah air Zam-Zam 1 gudang. Tidak ada siapa-siapa boleh bantu kita pasal kita mati. Tak ada siapa-siapa boleh bantu kita. Melainkan kita nak jumpa Allah itu hati kita, hati yang baik. MOS dia, moral of story dia, Nabi nak jumpa Allah,
bersih hati dulu. Itu syarat pertama. Dan binatang bernama buruk itu meronta-ronta, tidak izinkan lelaki tersebut naik belakang dia. Malaikat kata, wahai buruk, ini adalah Muhammad Rasulullah. Lalu buruk pun menangis, diriwayatkan minta maaf sebab dia takkan dibenarkan disentuh oleh mana-mana manusia, malaikat lelaki yang bernama Muhammad. Pasal apa? Original, clear and Mr. Clean, bersih. Kak, kita ada anak ramai kak, 10 orang, 12 orang. Kita boleh bela dia, betul tak? Betul tak kak? Tapi kita nak takbir hati anak suka. Masa Tok Guru ni Aziz, kenal Tok Guru ni Aziz? Siapa tak kenal ni masalah besar lah. Tambah-tambah orang politik lagi kenal, pernah berseteru suruh orang tua tu. Saya boleh sebut nama dia kat belakang ni. Dan sekarang pun masih hidup dia tu. Masa dia meninggal, baru mula pakak cerita kebaikan dia. Cantiklah manusia, kan? Sebab orang kita faham agama, suku, politik suku, sebab tu kena campur. Itu jenis sekular punya yang ada kat Malaysia sekarang ni. Pembawakan tu, apa lagi homoseks, apa lagi LGBT, liberalisme, apa lagi kan, poin-poin nak pelik-pelik terdengar ni kan, hedonism dan sebagainya. Jadi nak bawa pada dia kata apa? Orang tanya Tok Guru, boleh ke takbir Kelantan ni? Lepas berapa bulan kan? Berapa bulan? Sebab musuh politik kata dia boleh takbir Kelantan 6 bulan sahaja. Saya ingat lagi saya kat Pakistan waktu itu, baca surat khabar. Berapa lama sangat pun dia nak perintah geng-geng Serban, geng-geng apa nama ni panggil? Pak Leban. Kan? Ingat lagi. Orang kita cakap besar. Lalah ke sekarang. Tidak. Pak Leban lah ke perintah tu. Dia kata apa? Takbir kerajaan mudah, tak ada masalah. Masalah nak takbir hati hamba ni. Allah subhanallah. Hamba takut, hamba ada jawatan, hamba ada pakat besar, mesti besar. Bukan mesti kecil, mesti besar. Hamba takut, hamba tak boleh kontrol hati hamba nak mendapatkan peluang masa jadi MB ni. Mentadbir dunia boleh, tapi nak mentadbir hati. For example, orang perempuan, hukum tutup aurat tu wajib ke sunat? Hello, senyap suara. Minta maaf kalau yang tak pakai, mari tak minta maaf lah, ni kecil hati lah, bisa sebut. Hukum tutup aurat adalah wajib. Adik-adik, pakai seluar pendek, main bola apa? Dapat pahala ke dapat dosa? Takut nak jawab? Bro, dengan adik segan, bro. Bukan bro. Pakai seluar pendek, main bola, dapat pahala ke dapat dosa? Tapi hati bila problem, dia tak boleh takbir hati dia. Ni contohlah ringkas walaupun ada khilaf masalah pendek ni. Hati dia tak boleh takbir. Kak, ada tak saudara mara kita masih lagi tak tutup aurat? Why? Hati dia ni tak sampai ni. Kalau Ultraman hati kat sini. Ultraman toing tak nak mampu dah tu. Ya kan? Ni. Minta maaf ya, kat tangan macam orang Siam Sawadikap. Takut terasa hati. Rasuah dalam negara. Rasuah tu dosa ke pahala?
Rasa tu halal ke haram? Oh, tengok mau ni pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Ketua Polis Negara, bantai ketua-ketua polis daerah, himpun. Jangan bersengkokol dengan sindiket. Whatever. At the Balai Polis 300, to pay here 100. Bodoh betul mamak tu. Dia tak tahu Mak Saleh tu pula influencer. Agak-agak polis tu tahu tak rasuah tu haram. Tapi dia buat pasal apa? Sebab dia tak mampu takbir hati dia bang. Datuk-datuk, datin-datin. Allahu Akbar. Agak-agak macam manalah kita makan benda haram selama ini. Nak lahirkan anak yang baik-baik, pasangan yang baik-baik. Okey je. Anak I sukses. I business sukses. I sukses. Hello bang. Itu tanda kalau you buat benda haram, Allah bagi hampa berjaya, itu istidraj kak oi. Istidraj bila Tuhan mula benci kita dek, meluat kita, kau buat benda haram, Tuhan tak buat apa, demam pun tidak, sakit pun tidak, bankrupt pun tidak, muflis pun tidak. Hang berjaya je, hang masuk kubur, min double post, mampus. Ini kita, ya Allah, dulu buat benda tak betul, tiba-tiba dah rasa 50 tahun, ya Allah aku banyak silap, bertaubat kita bla bla. Lepas tu pula main mayang kat masjid, lepas tu tergelincir jatuh bilik air, sakit setahun, lah mari masjid Parkinson, mulut gini, tangan gini. Bang, itu bukan istidraj bang, itu kafarah bang. Abang buat benda tak betul dulu, Tuhan balas pada dunia. It's better daripada kubur. Waktu orang sakit, Nabi kata orang sakit, dia sabar, dia reda hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia kena musibah, dia sakit teruk, jumpa Tuhan, tak ada dosa tak? Why? Hati. Yang pertama nak ingat, nak jumpa Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan ingat kepada Tuhan, hati kita jadi tenang. Saya 1 Januari bawah ni 1.45 pagi dapat cucu yang kedua. InsyaAllah bulan 3 ni, bulan depan ni, tengahan Ramadan, anak saya tadi tu merakat PA saya, dapat cucu yang ketiga. Ni kira timang cucu je ni. Nak timang alin tak boleh dah. Timang bini tu yang ada pun, nak cari timang ni cari naas. Bukan takut, menakutkan. Anak, adik ni kecil. Baby, kalau keluar perut dia nangis ke ketawa? Baby, betul baby, bukan babi, baby. Tahu baby? Suka dia sebut babi. Tahu baby? Bayi keluar dari perut mak, menangis ke ketawa? Kamu tunggal ke? Tak lama ni yang badan besar ni. Sandor macam makan 2 pinggan nanti ni. Anak siapa ni? Barakallahu fiik. Dan ni adik, insyaAllah akan jadi anak yang soleh. Amin. Anak yang lahir menangis, betul tak? Nangis. Maka apa dia fikir?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ada anak 7 orang baru. 7 orang. Itu sibuk-sibuk ceramah. Kalau tak ceramah mungkin 17. PKP 6 orang. Duduk rumah je. Ingat bini ku kucing. Allahu Akbar. Saya tak boleh buat lagu sebab makin sesak pula suara saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak-agak budak tu terus menangis ke diam? Nangis ke diam? Apa orang terima kajang ni senyap, mentang-mentang hujan. Bunyi natang tu lebih kuat pada bunyi orang. Bila azan, nangis ke diam? Pasal apa agak-agak? Bukan dia baca pun. Bukan baby tu azan pun. Yang azan tu aku. Pasal apa? Environment. Suasana menyebabkan hati dia tenang. Waktu Nabi kata, duduk kat masjid, iktikaf, ulama, bukan Nabi sebut, ulama kata, antara macam kita dengan jiwa, mari masjid. Once upon a time, sahabat Nabi, hutang tak boleh bayar. Duk pening kepala cakap duit, tak nak cakap duit. Nabi bukan suruh iktikaf sepanjang masa. Nabi tak suka. Nabi tak tengok, awal datang masjid, buat apa? Lepas tu dia minta, baguslah iktikaf. Tak. Time kerja, buat kerja. Ya Rasulullah, sejak semenjak ini, hatiku gundah gulana disebabkan hutang aku. Ni suara Naruto Shippuden. Aku tak boleh bayar hutang, Tuhan. Beri tunjuk aja macam mana bayar hutang cepat. Nabi aja doa. Lepas tu settle dia hutang dia. Lepas tu anak cucu menangis. Cucu seorang kat rumah dia tu, rumah singgah dekat Bandar Puteri, dekat sebelah Bukit Mahkota tu. Cucu menangis, kan? Tangguh. La ilaha illallah. Bukan suara makcik tu. Assalamualaikum. La ilah. 7 juta geram betul pun tengok. Bimbus makcik suara kesedap pun. Ya, aku 6,000 orang je. Sampai dia ambil masukkan radio sinar tu, bawa ada begitu. Apa kelebihan makcik tu entah. Kalau bimbus dia, Assalamualaikum. La ilaha illallah. Semua orang suka. Kenal buat kereta dengar suara makcik tu. Orang belah Felda Temangau, belah Bera tu. Dan budak diam. Saya didik dia, tangguh dia diam. Sebab apa? Sebab hati. Allahu Akbar. Hati ni perlu dididik, bang. Tuan-tuan, kakak-kakak, hati perlu Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Betul tak? Yes, kena cari, kena gambling, kena usaha. Bukan kerana pak hang tu imam, hang imam tak. Kerana pak imam, anak penyangak. Pak dekat masjid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak tiara menggamit kenangan damat persekolahan. Tiara anak ayah, subhanallah, alhamdulillah. Jangan tanya bagaimana esok. Anak, kadang-kadang bapa penyangak landul perusit. Anak ustaz, saya boleh sebut nama dia. Dia pun dah meninggal, pelakon. Anak ustaz, ayahnya, mak dia menyanyi, tapi anaknya mengaji si Madinah. Mustahil tak mustahil?
Dengar siapa Allah bagi kan? Ini contoh. Lepas tu kita lebih suka kepada menyanyi daripada mengaji. Kenapa? Pentadbiran jiwa. Cuma kadang-kadang tu hak berjanji lagu-lagu lama tu jangan marah ada budak, sebab saya dengar pun macam tak apa nak dengar dah. Ibtadi'ul imla bismi zatil aliyah. Belah meru belah tak menang. Atirillah. Budak-budak eleh. Waktu tu Allah, budak-budak eleh. Tak ada gula juga. Ada cara lah. Ni orang tua buat macam ni, budak-budak macam ni. Budak-budak Orang Nabi buat nasyid. Rasulullah dalam mengenang. Didik takbir hati, sebut benda baik. Jadi nak jumpa Allah, pertama hati kena clean, bersih. Yang kedua tengok apa bentuk. Nabi kata, uti tu bitistin min dhahabin. Aku didatangkan dengan satu bekas daripada emas, di dalamnya ada iman dan hikmah ataupun ilmu. Tak Allah. Jadi sendiri kan, tak mustahil batuk ataupun tak sihat. Tiba-tiba dia kata Ustaz Sin dah meninggal dunia. Tak mustahil. Baru ni saya kat Mekah, 2 orang kawan, jiran belakang rumah saya meninggal. Dikatakan dekat USJ tu, RR tu, dia nak semayang, tapi nak pergi ke tempat semayang tu, dia jatuh, tumbang dan dia hilang nyawa. 4 tahun beza daripada saya. Kemudian kawan satu rumah di Pakistan, hari Senin baru ni pukul 2 pagi, dia mana jantung, dapat okey dah. Dia tiba, Al-Fatihah, Innalillah. Ustaz Kamaluddin Abdul Majid telah kembali ke rahmatullah pada jam 1.45 pagi hari Isnin. Waktu tu tuan-tuan, tuan-tuan cakap, orang tu mati niat nak pergi solat, ikut terangan isteri dia, Datin ni beritahu dia nak pergi semayang, sirah. Yang seorang ni kadang dia mengajak sampai mati. Ni hak duk ceramah ni. Sebab tu kita tak boleh kata kita ni baik sangat masa kita hidup. Kita tak boleh kata kita ni baik sangat, tapi Tuhan suruh kita buat yang terbaik. Orang putih kata be the best, don't feel the best. Termasuk AJK surau ni pun sama juga. Jangan kata sejak aku jadi pengurusi masjid ni dipanggil Ustaz Luar ni, hak dulu jangan harap. Tak boleh, sebab itu tanggungjawab. Siapa jadi pemimpin, tanggungjawab untuk islahun nas, orang buat baik. Pemimpin tak boleh tuding jari, saya lah yang akan buat benda macam ni. Hak sebelum ni jangan harap. Tak boleh. Sebab nama pemimpin dia macam tu. Iman kena ada. Dan iman ni pula, dengar elok-elok, iman ni pula, saya rentetan ni. Ni habis pukul 12 dia buat gaya ni walaupun demam. Oh ni ayat bubble lah, bagus lah. Tak apalah. Allah. Siapa boleh jawab apa itu iman? Saya tak buat duit langsung, tak boleh bagi RM1 ke apa ke. Siapa boleh jawab apa itu iman? Saya nak minta bagi.
Siapa boleh jawab apa itu iman? Kaum ibu kan setiap pagi dari Pulau Goa mesti dah tahu takrif iman yang ringkas. Siapa tahu? Saya hadiahkan lampu ni, boleh? Siapa punya? Siapa tahu iman apa dia? Tak lepas iman kita. Kak. Iman dalam masa mudah. Okey, mudahlah, mudah. Saya ringkas. Kita ikrar dengan lidah. Lepas tu dipanggil kalimah syahadah. Kemudian kita membenarkan dalam hati Islam itu adalah agama yang tinggi. Allah itu Tuhan yang sebenar disembah. Muhammad itu adalah pesuruh Allah yang terakhir. Membenarkan. Nombor 3 ni masalah kak. Nombor 3 apa? Nombor 3 apa? Apa nombor 3? Yes, al-a'malu bil arkan, al-a'malu bil jawarih. Nombor 3 ni paling penting. You kata you cinta Allah, you sayang Allah, you sayang Rasul, you cinta Nabi. Oh wahai Muhammad, namamu di hati, wajahmu dirindui. Oh ya Tuhan kami bla bla bla. Tapi buktinya tak ada. Macam orang semayang tapi kedekut nak sedekah. Pasangan solat, cuba tengok elok apa dia? Pasangan solat apa dia? Zakat ataupun sedekah. Ramai semayang bagus tapi bak sedekah kedekut. Percayalah, ada orang macam tu. Cek diri sendiri. Semayang kamai, dai tinted, serban berekor, tapi derma RM1 je. Kedekut lah tu. Kedekut bukan bermakna tak pergi langsung. Gaji sebulan RM6,000, sedekah sebulan RM10. Apa barang beb? Jadilah ustaz, asalkan sedekah. Mana boleh orang beriman cakap macam tu? Kalau lagu dia apa? Demi cintaku padamu, ku korban jiwa dan ragaku, biarpun harus ku renang lautan bara. Nak mampus? Tapi itu bukti. Ambil kapak belah dada, itu bukti. Kita asyik nak buat masjid, nak buat sekolah, YB tak bagi, dia maki YB tu. Dekat ni bukan kawasan YB punya Korea, YB lain. Hancur YB tu. Nak tunggu kat duit kerajaan tu. Kalau tidak biar, boleh tengok terbengkalai tak buat. Nak buat tandas, mau peruntukan YB. Apa ke benda ni? Saya bukan bercakap mewakili YB di sini. Tandas pintu tu engsel je rosak, belilah sendiri. Nasi lemak malam Jumaat semua hak masjid buat. Apa bawa lah mari orang makan. Mayang bagus, dai tinted sampai ke dagu, tapi kedekut piang. Pasal apa agak? Bukti. Oh bukan main. Islam itu gini-gini. Kita mesti bak derma. Fail. Saya Islam. Ya, jangan hina ini masjid. Jangan. Tapi haram tak nak mari masjid. Harap Jumaat tu belum tentu. Ayah haji, orang pas mayang tunggu dengan khutbah. Dia lepas mayang dia balik. Dia ingat Jumaat.
Imam tu kasar. Dia cakap, hanya orang-orang yang bodoh sahaja selepas salat raya balik. Woi, petition hantar Jabatan Agama. Imam ini menghina kami yang salat hari raya. Salat bertambah, salat hari raya ada dua bahagian. Semayang dulu dengan khutbah, baru namanya salat raya, mangkuk. Tu geram lah tu. Solat raya pun tak sah. Apa yang tak sah ke solat raya tu? Lepas Assalamualaikum, sembang orang. Bisa rokok kat belakang. Kata, mana sah? Pahala. Tak, solat tu sah lah. Pahala tak ada. Itulah orang kata bangang, dia marah. Orang khutbah Jumaat, dia pun duduk darah lagi. Duduk buka kedai lagi. Apa barang? Bila Nazir tegur, minta para berniaga, kita dah izinkan berniaga hari Jumaat ke masjid, tolong tutup operasi berniaga. Oh, kau main. Ni bini ai yang berniaga. Hei, siapa kata kamu boleh berniaga setiap Jumaat? Kau ke masjid? Hei, orang perempuan, siapa nak pergi darah kan Jumaat tu, orang main Jumaat? Operation is closed. Bloody food. Boleh hujung tu. Menjaga kedai tak apa, boleh tahan kira ke. Ni, kawasan masjid ni. Bini dah kita macam orang bodoh, jangan pekong. Siapa nak makan? Waktu ulama bincang, waktu tu dapat duit tu syubhat. Yang main. Halal tapi syubhat. Macam tuan kerja kat jabat kerajaan swasta. 9:05 petang. Tapi pukul 11, 12 lepak dengan kawan kat luar. Tak buat kerja jabat. Haram hukum dia. Siapa pasal? Pukul 10 sampai pukul 12, bos tak ada, keluar lepak kat luar, makan kat mana section. Lepas tu dah balik pejabat, sambung pula pukul 12, 1 pula petang, hari-hari buat itu. Berapa banyak gaji haram kita makan syubhat. Kita tak perasan. Pasal apa? Iman tak ada. Bila iman tak ada, hati okey ke? Hati okey ke? Tak. Waktu orang ni betul-betul amanah ialah orang duduk dalam masjid. Yang pertama ialah imam. Sebab dia tak pernah culah waktu rakaat. Berani dia buat. Tak pernah aku dengar imam masjid Kajang Prima ni ditangkap kerana makan rasuah khutbah sengaja tak baca khutbah kedua. Tak berlaku. Saya imam daerah Kuala Songong 8 tahun, juru nikah, naib qadi. Tak pernah lagi aku ditangkap makan rasuah time akad nikah. 16 tahun bang. Ni pok-pok je agama ni. Dia pegang beragama, hidup dia ada agama, menjadi usaha agama, insya-Allah tak ada jalan lain melainkan agama. Waktu dia pun mati, sampai pencen, bila masa pun arwah imam, arwah Bilal, arwah Siap. Pasal apa? Iman. Ini pergi kerja, ngorak bini orang. Pergi kerja, sondul. Yang jantan tu bendul. Jawapannya samdul. Kita orang cakap gedik-gedik dekat rumah sembang lelaki kasar, dekat jabat lembut. Pasal apa? Iman. Kat rumah abang nak makan, abang nak makan, tak? Abang nak makan, nak makan. Dekat pejabat, Cik Din dah makan ke belum? Lembek Cik Din tu. Sawan babi. Cik Din berangau. Kata baguslah si Leha ni. Bini aku tak cakap macam tu. Jadi angau, samdul. Dekat rumah bukan main. Masak belum? Belum bang. Hang ni apa ni masak? Apa je nak betina? Kasar. Pergi jabat. Leha, boleh tak tolong saya? Bercakap macam Naruto tu. Baiklah tuan. Pasal apa kak? Delta pagel ni kan?
Hamko hamisi juralu. Kan? Gini. Masalah. Nombor 3 apa dia? Ilmu, hikmah. Faham kan? Ilmu, hikmah, bijaksana dalam urusan hidup dia. Dengan mak, dengan bini, apa ilmu beritahu, macam mana hikmah nak tegur mak dan isteri bergaduh. Faham tak tu? Statistik bagi tahu persentage banyak juga rumah tangga berkecai sebab campur tangan mertua. Wahai mak mentua, hampa beli banyak kali. Pak mentua ni dia mampu happy lah. Dia buat bukan ada tabak. Begitu je. Orang perempuan lah pada rabung sekali. Bukan rebung apa? Rabung lah apa? Kalut. Ni mak mentua. Saya tahu saya ada bini. Nanti 3. Ilmu, mengajar tentang hikmah, macam mana nak handle suami kita dengan mak kita. Orang perempuan, isteri buruk baik laki dia, jangan condemn depan mak sendiri. Balik-balik rumah, laki kita jenis masuk bilik ayak lama, badan cedin kurus, tapi mandi kat 45 minit. Kalau dia balik tu ayak melambung nak. Dah lah takrif ayak anak-anak dah ni. Dia buka aircon daripada pukul 1 pagi sampai pukul 4 pagi besok. Dia tak tutup. Mak ni rimah grrrr kan aircon dah lama macam gitu. Yang panggil masuk bilik ayak tu dia komok. Ada tak orang macam tu? Ada tak? Jangan kecil hati. Pak mentuan kalau makan sedap Europe sup. Dengar suara tu, Allah haram jadah. Maka macam mana pula bini nak tenangkan, ada ilmu cara biar mak bapa tak sakit hati dan tidak buruk suami kita. Fikir ilmu ada parenting skill. Kena belajar. Parenting skill pula ada 5 ataupun 4 ataupun 5. Pertama, ta'aruf, kena kenal pasangan, kenal keluarga pasangan. Bila dah kenal dia, faham perangai dia, faham keturunan dia apa, bahasanya lain. Hang kata menikah dengan 786 geng Pulau Pinang, dia pun kacang perpu kalau tak ada, tak boleh makan. Menikah pula geng perpu 86, menikah pula korang kampung macam tayeh, macam bacuk tu. Budu kalau tak ada budu, bodoh. Mana budu? Bila dah kenal Kelantan, suka makan budu, mesti dia masa hidangnya, budu. Mu dah gatal, menikah dengan sesek mamuk, 786, belah-belah pindah. Mu kena tahu dah. Dia suka makan kacang dah, kacang budu. Mu hidang, suka tak suka mu hidang. Sebab mu faham. Bodoh. Nampak tak? Itu parenting skill. Yang ketiga ialah namanya budi bicara, tasamuhat, tolak ansur. Utamakan suami nak makan apa. Bila mak suami datang tanya mak nak makan apa, itu ranking hikmah. Ilmu beritahu utama mak mentua berlaki dulu. Tanya, bang, mak nak apa? Ikut mak. Itu laki yang baik. Sama juga bila mak mentua laki tu mai, bini dia tu anak dia, bini kita tu anak dia. Kata yang tanya mama nak makan apa? Mama nak makan leng sheng, mama nak makan apa nak binatang tong sheng, mama nak makan kepala bapak sheng. Okey, abang beli. Suami ada hikmah, dia ada tolak ansur, budi bicara. Aku korban, aku minat kau nak makan, aku tak minat makan kambing, aku ada high blood pressure. Jangan kerana hang ada blood pressure, hang tak boleh orang makan kambing. Itu bukan hikmah, itu mangkuk ayun namanya. Tuan nampak tak? Subhanallah, ni ilmu hikmah. Hey, dalam berjana mah tu diisi iman dan hikmah. Ni, sebelum tutup dada Nabi. Allahu Akbar. Kira berapa jam dah ni? Saya dah rasa macam pansyak dah ni.
Ada penghenti atas ke? Jam pun mati dah. Pukul apa ni? Lepas dah Tak apa Tapi tak dengar azan pun. Tempat ni semua ceramah apa? Sebab masjid dekat dengan sini. Ada dengar azan tak ni? Tak ada. Tak dengar. Dengar aku bekak sebelah. Petempang turun laju sangat. Tak apa. Surau. Orang tahu kot no. Takkan penduduk Prima Sarjana ni, apa nama ni, Kajang, nama lah Prima Sarjana Prima, pening sebut. Semua ada kan? Takkan banyak ni ada. Takkan semua tinggal rumah. Mesti ramai yang tak main kan? Ini semua fardu kifayah semua ni main ni. Habis tadi buat apa? Pergi masjid Aku pergi masjid, esok buka kerja, aku pencen. Sebab tu geng tak pencen tak ramai pun. Semua geng pencen tengok muka-muka tua-tua semua. Bagai-bagai jenazah belakang ni nampak. Ni geng monopos belakang ni. Dia mari tak nak kelebek belakang apa. Pin surat. Tuan-tuan, ibu sekalian. Yang keempat ialah tolong menolong ta'awun. Itu hikmah rumah tangga. Tolong menolong. Isteri saya susah bangkak duduk di Merbau Berdarah, Sungai Panjang. Parik 13 Sungai Panjang. Dan saya kena faham. Tuhan beri sikap saya bantu mak mentua saya. Bukan mak saya. Mak bantulah dia mana patut. Dia pula ibu tunggal. Saya pula sekarang ni dah 2 tahun mak bapak tak ada meninggal dunia. Musim Covid dan 2 tahun lepas. Sakit. Darah tinggi semua biasalah. Mak tak ada. Sekarang ni mak saya tu mak mentua saya lah. Dan juga mak menekan daripada seorang je Subang Jaya tu. Pak menekan dia seorang di Gunung Bongsu di Mahang. Seorang ni mak menekan seorang duduk kat Selinsing di Semangkui. Tu yang ada. Itulah mak bapak saya. Tolong bantu mana patut. Sebab ilmu bagi tahu mak ayah kita mati, maka sandaran mak ayah kita apa dia? Mak menekan pak menekan kita. Itu contoh tuan-tuan. Lepas tu saya pun tak tahulah kalau tuan-tuan surat merah apa benda tuan-tuan nak ambil. Nak ambil moral story, beritahu kat saya. Dengar cerita. Nabi begini. Langit pertama jumpa Nabi gini naik kan. Lepas tu wabillah taufik wa hidayah. Apa moral dia? Apa story dia? Tuan-tuan dengar oleh surat merah ni kan. Tiap-tiap hari dengar kuliah dah IQ pada hari ni. Dia start malam ni penuh. Ini penyampaian cara saya. Dan tengok kan, kerana hati yang baik melahirkan iman yang cantik dan orang yang ada ilmu hebat, maka dia Abu Baginda sallallahu alaihi wasallam diberi amanah untuk mentakdir Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Semua Nabi-Nabi dan Rasul duduk di belakang. Dan dia jadi imam sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengar doa tak? Apa dia baca doa tu? Bayang tu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi menjadi imam bagi orang muttaqin, nabi-nabi dan rasul. Sedangkan Nabi Muhammad adalah nabi bongsu. La nabiyya ba'di, tak ada nabi lepas aku. Tapi jadi imam kerana Nabi Adam. Di syafaat Nabi pun semua pakar tolak. Tak syafaat, recommendation, tazkiyah. Jumpa Nabi Nuh, aku tak ada, aku malu, aku dengan Tuhan, aku malu nak recommend korang ni. Aku sendiri meminta selamatkan anak aku yang kufur. Pi Nabi Lut sama juga, pi Nabi sama juga. Dia kata, ya aku begini. Semua bagi alasan. Apa nak pi jumpa Muhammad. Dah hadis sebut penghulu syafaat bukan Nabi lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita kena banyakkan selawat. Lepas tu jangan tinggalkan doa azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Dapat syafaat. Dan Nabi kata barang siapa berdoa bainal azan wal iqamah
la taruddu du'auhum, tidak ditolak doa selepas azan dan sebelum kiamat. Ada doa? Tak ada, Ustaz, tak berhenti. Azan tak ada. Dah itu alasan dia. Demi Allah tuan-tuan, demi wallahi billahi. Itu kalau diguna pakai ni. Kalau bola wabillah apa semua tu. Wallah cukup dah. Wallahi. Tuan-tuan cek balik. Lepas azan maghrib tadi, siapa berdoa? Ya Allah, ada lagi 2 kertas exam SPM ni, tak lulus, tak boleh habis lagi. Tolonglah permudahkan urusan peperiksaan ni, ya Allah. Sedangkan 5 doa yang mustajab, apa dia? Bainal azani wal iqamah. Imam bilang kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbah zidna uditama. Habis. Lepas tu kita sembahyang sunat. Lepas sunat ni kan, ya Allah, periksa ada lagi 2 kertas lagi. Sembang dengan Tuhan. Tuhan bukan pekak. Apa ingat Tuhan tak kerti bahasa Melayu ke? Kalau cakap bahasa Arab malaikat berpening, lah sudah hampir pakai kat SPM. Arab berpening, apa hang cakap ni? Arab ke Melayu? Tak payah kau ngomong Jawa pun orang apa-apa. Kalau burak ke penjara pun tak apa juga. Cakap, ya Allah, kau periksa keturunan aku. Bila kan aku itu bunyi macam kebok tu bendang. Ya Allah, ya Allah. Ni faham ni kak? Awak faham ni? Ya Allah, suamiku sedang kesakitan, sudah bertahun lamanya. Sembuhkanlah kesakitan suamiku itu. Jangan kau kuat. Itu contoh beritahu. Kalau cik bisik kan tak faham lah pekak. Ya Allah, anakku sedang menghadapi peperiksaan SPM-nya. Ada lagi 2 paper. Tolong permudahkan. Ya Allah, kenapakah hidupku ini dirundung masalah dan banyak musibah? Andai aku berdosa padamu, ampunkanlah, tenangkanlah hidupku ini. Ustaz macam main-main tau, but it's reality. Tapi orang Melayu tak doa bang. Apa teruk bohong lah. Apa try besok subuh. Habis terkadu azan pun menyembang. Ni mana betul ni? Mana dia mana dia? Tak ceramah lawa yang mentang sampai nama. Haram tak baca Allah Rabbah di dalam pertama tu. Dah lah qabliyah tak buat. Sembang lagi. Dia mana bunyi. Macam Tamil pun dia bunyi. Ini mana bunyi. Wah, ni kena bunyi. Boleh. Bila Allah, ya Allah, siu datang jemaah. Kak, abang, siu datang solat jemaah. Kalau tak berdoa waktu azan. Hadis sahih Saya dapat ilmu ni masa malam 2 hari 3 hari lepas dekat Masjid Nabawi. Saya baca Quran, ada tok guru tengah berceramah dan anak murid dia baca doa. La turaddu da'watu, tidak ditolak doa. Hadis sahih. Jadi jamaah ramai dengan saya tu lepas kami keluar Radah. Radah apa nama? Radah Nabi. Jadi pusing balik duduk dekat dia lah, dekat sofa tu belakang. Ustaz, dia kata apa? Ni cantik ni. Doa ni tak ditolak selepas azan dan iqamat. Between. Oh, ada seorang budak tu budak Cina 24 tahun, baru tak lepas tahun lagi. Nama Sean, S-E-A-N, Sean. Begitu lebih kurang lah. Dia kahwin budak Melayu Mersing. Budak ni artis, akademik Fantasia. Tak sebut nama siapa lah, kau cari sendiri lah.
Duduk bilik dengan saya tu, duduk bilik dengan aku pula. Aku kata, budak Cina ni mula-mula suspend nak panggil dia kan, takut dia kecil hati. Rupanya dia okey. Budak anak Cina ni mandi lambat betul, kata dia. Allah Ustaz, kita mau cuci sana, cuci belakang lah, depan ni kan. Tak apalah, dia pembersih kan. Kata ini, Sean, after adhan, so you must read the doa. You kena doa banyak-banyak sampai adhan. Kalau banyak sangat doa Ustaz, baca Quran. Tengok yang baik. Ni. So sahabat-sahabat sekalian, nak beritahu dan penghujung nak beritahu bagaimana Nabi Al-Mukhtar Al-Mustafa. Kan Nabi bagi? Nabi kan Nabi Al-Mustafa. Al-Mustafa maknanya Al-Mukhtar. Mukhtar, Mustafa yang terpilih di kalangan orang yang paling suci. Al-Mustafa tu asal kalimah Safiyun. Safiyun yakni bersih, suci. Al-Mustafa yang paling suci dipilih oleh Allah. Nabi lain tak sebut Al-Mustafa. Nabi Muhammad Al-Mustafa. Kalau jiwa Nabi hebat, kental jiwa Nabi, tapi Nabi respect Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim duduk langit ketujuh. Ya. Nabi Muhammad SAW tak lari daripada perjuangan, tak lari daripada dakwah. Nabi sanggup sampai semua cabaran. Nabi tak kisah orang murtad melantak, hamba lah buat macam mana, aku siapa tak baik-baik, hamba lah buat tak beriman. Nabi tetap macam tu dan perjuangan Nabi capai kemenangan sampai ke Kajang sekarang. Dan hujungnya insya-Allah, apa hujung dia? Di langit yang teratas. Ringkasnya, Nabi dititah perintahkan untuk melaksanakan solat fardu 5 waktu. Ya, inilah cabaran sebenarnya. Siapa-siapa yang berani sambut maulud Nabi, bermakna dia orang yang tidak tinggalkan salat 5 waktu sehari semalam. Dia punya mercu atau dia punya apa tu, kemuncak dia ialah solat 5 waktu sehari semalam. Satu solat dapat pahala 10 fardu. 5 kali solat dapat 50 waktu. Kalau solat subuh dapat 10 kali subuh. Jangan pula 10 hari tak sembahyang. Dah sembahyang dah mari. Memang pelak pun. Aku cerita lain, dia cerita lain. Pahala, tahu pahala. Sembahyang Zuhur dapat 10 waktu Zuhur. Banyak tu. Walaupun Nabi Musa kata minta lagi, Nabi kita pun malu dah banyak kali jumpa. Maka sahabat-sahabat, tuan-tuan, moral of story kemuncak Islam Mi'raj ni bukan cerita naik burak tu, bukan sekadar cerita dia Masjid Aqsa, Masjid Haram, tu cerita lain. Kita belum masuk tentang Palestin lagi kan. Tapi kemuncak ialah yang Nabi bawa turun tu, itulah gifted untuk bersih hati jadi baik. Solatlah. Adik-adik ada masalah apa dengan kawan-kawan, kawan tak cakap dengan kita, kenapa orang tu pulau kita, kenapa orang tu tak respect kita, pergi masjid pukul, kalau syuruk pukul 7.26, pukul 7.46 itu waktu duha. Sembahyang duha. Duha ni yang paling baik. Ibarat dia kalau binatang rehat waktu pagi, dia kena panas, binatang lembu tu bakal bangun, panas. Waktu tu duha paling baik. Sembahyang berdoa dek. Kenapa? Dengan sembahyang sahaja jiwa kita akan jadi bersih. Sembahyang yang diterima akan mengubah hidup manusia. Saya pun tak berani cakap diri tu hebat sangat, tapi saya sekolah menengah biasa. Saya sekolah menengah pokok senar, conventional school. Lepas tu bila tu TV, Astro,
buat live saya dengan tanya ala Ustaz. Lama dah. Kemudian rancangan Bismillah, Esra Oasis bersama dengan, waktu itulah saya ingat, Liana Syamsuddin dan bukan Nora Danish aku ingat ni. Apa tu? Allahu Akbar. Diana Amir sekarang ni kan pelakon. Tak cakap, tuan-tuan kalau tengok dia cerita dulu, pakaian dia memang innalillah lah, bukan alhamdulillah. Innalillah. Sekarang ni jari pun tak nampak, hanya nampak biji mata dua je. Ramai Ada orang tanya saya tu, macam mana ustaz kata ustaz sekolah menengah pokok senar? Kata dia dah jadi trafik, dia menjadi ustaz. Saya kata gini, saya tinggalkan dunia akademik lepas PM dan saya pergi Pakistan 7 tahun. Sama UM 4 tahun. 11 tahun. Primary, secondary 11 tahun. Agama pun 11 tahun juga. Saya belajar. Dan cuma Tuhan bagi kelebihan, saya boleh bercakap dan alhamdulillah penceramah. Nak cerita tu. Kenapa? Sebab adik-adik, ni bukan cerita tak baik. Ustaz dekat sekolah yang mengasahkan kelab nyanyian tu ustaz tau. Tahun 85. Nyanyi lagu Rozana tu memang lagu signature tu. Apa nama ni? Rozana tu kan. Nak nyanyi pun tak sedap, suara tak elok. Apa lagi? Isabella tak boleh cepat terkentut. Dia tinggi. Lagu-lagu menyanyi. Tapi dik, waktu solat zuhur, saya akan pergi berjemaah di surau sekolah. Di masjid kampung saya pergi azan dekat masjid, tempat suara okey. So orang kampung kata, hang Alin azan. Orang sedap, walaupun tak sedap mana pun, lagi sedap daripada orang tua tu. Allah mic hilang, dia telan. Saya ni muda. Dek, bukan kata baik tidak, tapi mungkin kot. Lalu Allah berkata, dah nak jadi ni orang mengaji agama. Saya pergi Kuala Selangor. Kemudian ada orang taja saya pergi Pakistan 7 tahun. Dan orang yang taja saya dah meninggal dunia dah. Dan dia orang banyak pahala. Sebab hari-hari ceramah. Dan saya bukan buat benda jahat. Kalau buat benda jahat, mereka tak dapat dosa. Sebab itu hak saya. Tuhan akan hukum saya, tak hukum dia. Tapi kalau saya buat baik, rentetan kebaikan sampai ke dia. Kenapa? Sebab nak beritahu adik, mulakan abang-abang, kakak-kakak, mulakan anak cucu kita ni, manage anak hati mereka dengan semayang. Kalau semayang mereka okey, Allahu Akbar. Tenang kakak. Tapi kalau anak kita mengaji pandai, hebat, kerjaya hebat, balik dengan bini macam lipas, pakai macam dengan geruk cepedak, kita pun innalillah. Balik dah perempuan ni. Kita semayang, dia tak semayang. Kita semayang, dia pemain karaoke. Nak tegur tak berani sebab dia taja kita punya rumah. Lingkup kau, keluarlah rumah tu. Jangan duduk rumah orang yang tak semayang. Rumah orang tak semayang, Nabi ibaratkan macam rumah anjing. Berat kan? Pernah dengar cerita ni tak? Seorang sahabat bernazar nak minum kencing anjing kerana dia ada sakit, wallah alam lah. Tiba-tiba sembuh. Ya Rasulullah, aku bernazar minum kencing anjing. Tak boleh, nazar tu tak sah. Hang kena buat ganti lain. Macam mana? Kamu pergilah rumah orang yang tidak salat. Bila hujan turun mencucuri atap dia, ambil air tu, minum. Itulah air kencing anjing. Kita dengar, ya Allah, jangan bersekukul rumah yang tak solat. Dengar babang sekalian. Kalau cakap kasar tak boleh sebab hikmah. Maksud dia, kalau anak kita takkan tak sayang dia. Nak semayanglah. Tak semayang dah besar dulu rajin semayang. Semayanglah. Bising ayah ni.
Malah aku balik. Tak apa, biar dia tak balik, tak apa. Kita rasakan, ish, tak kisah anak tunggal. Tunggal ke tunggul ke biar ke dia. Okey? So insya-Allah pukul 9.40. Saya tak tahu tuan-tuan yang mengkonfirm bukan orang kerja besok. Ya, geng-geng pencen, ya. Pencen pun tak ada dah lepas ni. Kerja je lah. Kan, baiklah aku tak pakai skim pencen, aku EPF je. Nasib baik ni bulan 7 ni ambil duit pencen dah. Pergi Korea. Kan? Pencen, kalau pencen kan. Tadi orang tak saya borang selidik tentang penghapusan pencen. Ada dapat tak? Ada dapat kan pencen. Tu dia yang benar betul. Kerajaan kata tak ada duit, nak pergi pencen je, duit tak ada. Betul tak? Contohlah, kerajaan kata duit tak ada, pencen nak pinjam mana? Dia tak boleh pencen. Wallahu alam tu tuan-tuan, pandang-pandanglah sinopsis tu tuan-tuan hukum, tuan-tuan buat yang mana patut insya-Allah. Jadi kemuncak dia ialah salat itu paling penting dalam peristiwa Isra Mi'raj. Buat insya-Allah moga dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi tahu anak-anak, apa kemuncak yang paling penting dalam peristiwa Isra Mi'raj? Jawapannya SOLAT, salat Maut Syarif malam. Jadi insya-Allah cukup kerana itu 9.40 dah. Walaupun nak demam-demam ni, hidup kita ketat, boleh cakap juga lebih. Dan insya-Allah sebab buat kat luar ni dia jadi macam jadi panjang-panjang. Dan surah tu nampak sangat surah terkongkong kan. Dia dengar hiburan, cengkerik, cengkerang, datang tu sibuk babi buat di belakang ni. Jadi insya-Allah wallahu alam, yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.